Li'an kan? Li'an. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Jalla wa'ala yang mengizinkan pertemuan kita pada malam ini. Kita sampai kepada tajuk yang berikutnya, iaitu li'an. Ini ialah apa tadi? Antara isu-isu ataupun bentuk-bentuk perpisahan. Bentuk-bentuk perpisahan suami isteri selain daripada at-talaq, selain daripada penceraian. Hari itu kita dah bincang tentang ila. Lepas tu kita juga sudah bincangkan tentang zihar. Maka pada malam ini kita bicarakan tentang li'an. Perkataannya ialah li'an. Qala al-musannifun hafizahumullah, ta'rif li'an. Al-li'an daripada segi bahasa, maksud bahasa Arab lah, bermaksud menghalau dan menjauhkan. Antaranya ungkapan la'anahullah, yang berarti Allah telah menghalau dan menjauhkannya. Allah telah menghalau dan menjauhkannya. Jauhkan daripada apa? Jauhkan daripada rahmat Allah. Jadi orang yang dilaknat ialah orang yang jauh daripada rahmat Allah. Dia tak dapat rahmat, kasih sayang daripada Allah Ta'ala, dan sebaliknya dia mendapat murka, mendapat kemurkaan daripada Allah. Pasal tu bahaya bila kita kata laknatullahi alaih, semoga Allah melaknatnya. Siapa dia nak kena laknat tu? Maknanya kita sudah kata Allah Ta'ala menjauhkan rahmat ke atas orang sekian-sekian itu. Jadi nak pastikan adakah orang tu berhak ataupun tidak, yang tu yang kita tak boleh nak sewenang-wenangnya kita kata laknat pada orang tertentu. Pasal maksud dia yang tu. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi asas dia untuk semua benda alam ini, dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan pada benda-benda ataupun individu-individu yang sabit dalam syarak, ianya mendapat laknat daripada Allah. Maknanya hak asal rahmat. Laknat tu dia mai kemudian, ada pasal baru dapat laknat. Ini boleh kita kira dalam hadis tu bukan banyak sangat. Ada beberapa hadis, bukan satu dua, tapi banyak. Tapi bukanlah habis semua satu dunia ni laknat belaka, tak. Kerana Nabi SAW sabdakan, sesungguhnya aku tidak dibangkitkan la'anan wala fahasyan, aku tidak dibangkitkan sebagai pemberi pelaknat, sebagai yang melaknat dan juga yang berkata buruk. Itu Nabi SAW. Jadi kerana itu, laknat itu dia tidak datang asal, dia datang kemudian. Antara yang kita sebut dulu, selalu kita sebutkan, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang yang rasuah. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah Ta'ala melaknat orang yang memberi rasuah dan yang menerima rasuah. Itu maknanya datang laknat tu datang kerana kerana ada masalah rasuah tu. Demikian juga Allah Ta'ala melaknat, kita sebut dulu ialah hadis la'anallahu al-mutasyabbihati birrijal wal mutasyabbihina bin nisa. Allah Ta'ala melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai lelaki dan lelaki-lelaki yang menyerupai perempuan. Yang tu laknat.
lagi man intasaba ila ghairi ahli ila ghairi abihi au ila ghairi maulahu fa alaihi la'natullahil mutatabi'ah ila yaumil qiyamah. Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa yang menasabkan dirinya, mana binkan diri dia bukan kepada bapaknya ataupun kepada maulanya, tuan dia, maka ke atasnya laknat daripada Allah Ta'ala yang berterusan hingga ke hari kiamat. Itu antara contoh golongan yang mendapat laknat. Jadi kerana itu, kalau tanya pasal apa yang dimaksudkan dengan laknat, laknat itu maksudnya dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada rahmat. Baik, li'an dinamakan dengan nama ini. Mana untuk konteks istilah yang kita nak bincangkan ni, li'an dinamakan dengan nama ini kerana jauhnya hubungan di antara kedua-dua belah suami isteri terbabi. Kerana kalau dia rapat tentu dia tak buat benda ni, tapi bila dia jauh, dia perbuatan itu menjauhkan antara dua pihak ni. Ini dari sudut konteks bahasa. Baik, li'an daripada segi istilah pula, maknanya baru kita ambil dalam konteks penggunaan dalam istilah fiqh ini. Apa dia li'an? Yang dimaksudkan dengan li'an ialah beberapa perkataan tertentu. Dia adalah perkataan tertentu, bukan sembarangan perkataan, yang digunakan sebagai hujjah oleh orang yang terpaksa menuduh orang yang mencemarkan tempat tidurnya. Ini bahasa simbolik ini. Dan memberi malu kepadanya sebagai berzina. Jadi istilah li'an ini digunakan apabila adanya pertuduhan zina. Dia baru jadi li'an. Bila suami menuduh isterinya, wanita yang di dalam ikatan dia, di dalam tanggungan dia tu, hak yang dia pegang, yang digelar isteri dengan akad yang sah, yang tidak terlerai dengan mana-mana sebutan, tidak dengan talak, tidak dengan pada zihar, bukan dengan ilak, tidak kena fasakh. Duk datangan dia lagi ni, tiba-tiba lelaki tadi ni, suami ni tadi menuduh ataupun mendakwa bahawa isterinya itu wal'iyadzubillah telah melakukan zina. Jadi di situ timbul proses li'an. Baik, selain itu ia dinamakan li'an, ini maksudnya kedua, kerana perkataan-perkataan yang digunakan semasa melakukan li'an mengandungi lafaz laknat. Ini yang kita sebut dalam istilah sebagai sumpah laknat. Dalam istilah fiqh diguna li'an saja, tapi bila main nak terjemah dalam bahasa kita ni, dengan bentuk dan proses berlakunya peristiwa tu kena bersumpah, kan? Jadi kita kira satu sumpah, dalam word sumpah itu pula ada perkataan laknat daripada Allah Ta'ala. Itu yang orang Melayu kan istilahkan, media kita gunakan istilah sumpah laknat. Dan sumpah laknat ini sebenarnya bukan terhad pada li'an sahaja. Li'an memang sebahagian daripada sumpah laknat, dan ada juga sumpah laknat yang bukan termasuk dalam li'an. Yang itu dia boleh masuk dalam kategori ataupun dalam bab mubahalah. Mubahalah, bila berlaku pertikaian antara dua pihak, maka saling bersumpah dengan nama Allah, himpunkan ahli keluarga masing-masing, dipanggil bersumpah dengan nama Allah Ta'ala agar diturunkan bencana dan laknat kepada salah satu pihak yang berbohong. Itu mubahalah. Jadi dia istilah Arabnya atau istilah fiqhnya ada li'an ataupun mula'anah, ada mubahalah, dua. Bila main terjemah bahasa Melayu, jadi satu je, sumpah laknat. Hak tu yang orang dia tak tahu cerita ujung pangkal. Bila orang sebut tentang sumpah laknat tu tuju tajuk mubahalah, dia pergi kona pergi cerita pasal li'an. Orang pergi cerita pasal li'an, dia pergi kona pasal mubahalah. Jadi kalau kita nak ulas, kita tahu konteks tu yang dimaksudkan dengan sumpah laknat tu. Baik. Dan kerana kedua-dua belah pihak yang melakukan li'an menjauhkan diri di antara satu sama lain disebabkan li'an yang dilakukan. Jadi bila dah li'an memang tak boleh ada dua rapat sekali lah, kena duduk jauh. Baik.
Apa hikmahnya Allah Ta'ala peruntukkan ruang yang seperti ini? Kalau kita fikir, pasal apa nak ada kena benda macam ni kan? Tapi sebenarnya hikmahnya cukup besar. Hukum li'an berbeza dengan kandungan hukum qadhaf. Qadhaf ni cerita apa pula? Qadhaf ni kita tak bincang lagi kan? Kitab ni kita tak bincang lagi. Pasal qadhaf ni dia duduk di dalam tajuk perundangan jenayah syariah. Dia duduk dalam kitab mana ni? Jilid 8 tu. Kita baru duduk jilid 4. Ada 4 jilid lagi je. Berapa tahun lagi? 14 tahun lagi. Nak sampai sini 14 tahun. Jadi dan lah daripada pandai besar. Yang duk ada dia pun tak tahu lah berapa lama hari kan. Kitab dia tak habis, kita ikut habis. Tapi menangkan 14 tahun lagi nak sentuh bab qadhaf, kita sebut sikitlah qadhaf tu apa dia. Qadhaf ialah apabila seorang menuduh orang lain melakukan zina. Cerita dia qadhaf ni bukan tuduh mencuri, bukan tuduh dia membunuh, bukan tuduh dia buat apa, tapi tuduh zina. Spesifik tajuk dia zina. Tanpa mendatangkan syahadah, tanpa mendatangkan penyaksian, maka itu dipanggil qadhaf. Dan benda ni tuan-tuan bukan baru berlaku. Dia berlaku sejak zaman sahabah. Sahabat yang menuduh. Terkenal di dalam hadis, dalam apa nama? Dalam hadis cerita tentang Abu Bakrah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang telah menuduh. Dia nampak, dia kata, orang sekian-sekian ni melakukan zina. Masalahnya dia seorang, dia tak bawakan 4 orang saksi. Bila minta dia tarik balik pendakwaan, dia tak mau tarik. Dan bila dia tuduh, tu dah salah dah tu. Maka dia telah dihukum dengan qadhaf. Umar telah sebat dia 80 sebatan. Dan Umar suruh dia bertaubat. Dia tak mau. Para ulama hadis bincangkan tajuk tu, menyebabkan ada sedikit perbahasan tentang peribadi Abu Bakrah ni. Pasal dia sahabat Nabi, umum menyatakan sahabat Nabi ni adil belaka, riwayatnya diterima semua. Tetapi mai kepada Abu Bakrah ni, para ulama hadis bahagikan dari sudut riwayatnya. Jumhurul ulama hadis kata ia diterima pasal dia sahabat Nabi, adil. Tapi dari sudut penyaksiannya, dia tak diterima dalam mahkamah. Penyaksiannya ditolak. Pasal apa penyaksiannya ditolak? Dengan nas Quran. Alladzina yarmunal muhsanat. Tuan-tuan baca ayat Quran tu, orang yang melemparkan tuduhan kepada orang yang perempuan-perempuan yang muhsan dengan tuduhan zina, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, tanpa mendatangkan dengan 4 orang saksi. Maka orang yang macam ni, kata Allah Ta'ala, jika dia tidak bertaubat, maka penyaksiannya itu ditolak. Jadi Abu Bakrah itu dari sudut penyaksiannya ditolak, tetapi dari sudut riwayatnya ulama hadis terima. Walaupun ada kajian yang kemudian ni di kalangan ulama yang ambil pendekatan Abu Bakrah punya riwayat tak terima belaka. Tapi itu pandangan yang agak terpencil. Dan Abu Bakrah ni antara pasal isunya apa? Isu tentang orang perempuan menjadi pemimpin. Kan ada hadis la yuflihal qaum wala amrahum imra'ah. Tidak akan berjaya suatu kaum yang diuruskan pemerintahannya oleh seorang perempuan. Hadis tu datang daripada riwayat Abu Bakrah. Dari sudut ulama hadis ahli sunnah wal jamaah, kita katakan menerima hadis tu. Cuma dengan tafsiran itu ada pandangan berikutnya. Tetapi ada satu kajian Dr. Muhammad Al-Ashqar, hafizahullah, ulama besar, orang Jordan tapi duduk di Kuwait. Dia tolak. Bila dia tolak Abu Bakrah tu, dia tolak dengan hadis-hadis tu sekali. Jadi maknanya tak timbul isu dah. Perempuan nak jadi pemimpin ke jadi apa, tak ada juga isu dah. Pasal dia kata dia punya anchor dia tu teras kepada perbahasan tu ialah hadis tu. Hadis tu datang daripada Abu Bakrah. Abu Bakrah ini pernah disebat oleh Umar kerana qadhaf dan
dia tidak bertaubat. Bila Allah suruh taubat, dia tak mau taubat. Jadi dengan nas Quran, syahadahnya tertolak. Jadi Muhammad Al-Ashqar ni kata, tolak dengan syahadah, tolak dengan riwayat sekali. Hadis dia tu pun tak pakai. Tapi pendirian itu tidak disepakati, bahkan bercanggah dengan pendirian ulama-ulama hadis yang besar seperti Al-Bukhari, Muslim dan sebagainya yang terima riwayat Abu Bakrah. Ini perkara dia punya isu ni agak high level sikit lah perbahasan tu, complicated sikit tentang syakhsiat Abu Bakrah dan sebagainya. Tapi nak ceritanya ialah dia berpunca daripada tajuk qadhaf ni tadi. Jadi kerana itu jangan main tuan-tuan. Nak tuduh orang ni, kita tuduhlah dia menyeleweng ke apa ke. Yalah, kalau tuduhan tu bohong dan palsu, kita tangguhlah benda tu kan. Tapi bila mai tuduh dengan tuduhan yang berkaitan dengan hubungan seksual, zina ataupun liwat, yang tu dia akan masuk dalam akta qadhaf. Jangan suka-suka hati je pergi tuduh kawan tu sekian-sekian. Apa-apa saja bentuk gelaran dan tuduhan yang menyuruh kepada maksud orang itu sudah melakukan persetubuhan yang haram, qadhaf lah tu. Kalau tuduh orang tu sekian-sekian tu adalah pelacur. Pelacur kerja apa? Kan? Tentu dia berzina. Jadi bila tuduh orang sebagai pelacur, tak kena macam budak sekolah apa kan, dia bergaduh kawan-kawan perempuan lagi perempuan, dia kata kat kawan tu dengan tuduhan-tuduhan yang macam tu. Yang tu boleh kena sebat. Pasal mendatangkan tuduhan dengan tuduhan zina. Jangan baik-baik, jangan sebarang tuduh. Kalau tuduh kata dia curi duit kelas ke, dia seleweng duit ke apa kan, itu lain sikit. Peruntukan dia itu takat ta'zir dan sebagainya. Baik, jadi itu berkaitan yang dipanggil sebagai qadhaf. Dalam hukum qadhaf, penuduh dikenakan kehukuman kesalahan hudud. Berapa kesalahan? Dia kena dengan 80 kali sebatan. Dan secara hukumnya, tertuduh disabitkan tidak melakukan kesalahan yang dituduh oleh penuduh. Jadi maknanya bila tuduhan tu dituduh dan tak sabit, bila tak sabit tuduhan, maka kenalah kepada penuduh tadi. Itu dipanggil qadhaf. Baik, apakah hikmat di sebalik perbezaan ini? Bila mai tang suami dia tak tertakluk pada tuduhan qadhaf. Yang tu qadhaf ni maknanya lain daripada suami isteri, semua dalam akta qadhaf. Tapi bila mai suami tuduh isteri, dia tak masuk bab qadhaf. Maknanya suami tidak wajib mendatangkan 4 orang saksi. Lain. Kalau orang tadi kita kata jiran sebelah tuduh, dia kena datangkan 4 orang saksi. Kalau tidak, dia kena. Pasal tu tuan-tuan, salah satu hikmahnya ialah supaya kita tidak busybody. Tidak busybody mencari kesalahan orang. Satu part. Yang keduanya ialah kalau betul orang tu buat memang benda tu benda yang zahir, sampai kita boleh kutip 4 orang saksi yang adil, memang nampak, memang tahu, menyaksikan benda tu, maknanya benda tu memang tidak ada syubhah padanya. Nak kena ingat pasal untuk menegakkan hudud, tak kiralah had had zina ke, had mencuri ke, minum arak ataupun qadhaf dan seumpamanya, murtad dan seumpamanya, ialah ada khilaf ulama kan tajuk tu, mesti kena clear segala bentuk evidence, segala bentuk pembuktian tanpa ada keraguan. Ada je keraguan, syubhah, maka automatik tajuk hudud tadi akan berubah, dia akan turun darjat. Kalau sabit kesalahan pun dengan tuduhan yang tak cukup, maka dia jatuh tajuk ta'zir sahaja. Ta'zir je. Pasal apa jadi macam itu? Kerana Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi sebutkan idra'ul hududa bisyubuhat, jauhkan hudud dengan sebab keraguan. Ada saja keraguan, maka tak boleh dibuat hukum hudud. Kerana itu dalam perbahasan sikit kita kena keluar sebelum masuk balik tajuk ni. Dalam isu menyabitkan tuduhan zina menggunakan media ni, alat-alat elektronik, boleh tak? Majma' Fiqh Islami, perhimpunan fiqh Islam sedunia, dalam punya persidangan memutuskan tidak boleh disabitkan kesalahan hudud dengan alat rakaman, alat elektronik.
Boleh saja sabitkan kesalahan. Barangkali dia memang pelakon pornografi, barangkali dia memang tu, tapi dia memang, kita katakan dia pelakon begitu, masuk terkenal nama dia, tapi bila aksi yang dia buat tu, adakah betul yang tu dia? Sedangkan dalam apa nama teknik superimpose, teknik apa macam teknik benda tu, barangkali saja benda tu orang boleh buat, orang lain pula yang buat, bukan dia yang sama. Maka di situ adanya keraguan untuk yang itu. Atas dasar adanya keraguan untuk yang tu, maka tidak boleh dijatuhkan hukum hudud hanya kerana ada rakaman. Oh, itu takkan lepas. Siapa abang lepas? Peruntukan lain ada, maka jatuh kepada ta'zir. Jatuh kepada ta'zir. Bukan mana mentang-mentang tak sabit hukum hudud maka lepas macam tu saja. Seronok banyaklah orang. Dah. Bagi perhabis lepas satu benda-benda tajuk macam hudud dan seumpamanya perlu dibentang, perlu diseminarkan, perlu difahamkan kepada orang. Pasal bila main tajuk Islam ni, orang senang nak keliru dan dikelirukan. Dan memang tak boleh buat dalam bentuk keliru. Pasal kalau kita buat undang-undang jenayah, Lokret, kita katakan hukum sivil dan sebagainya, keliru macam mana pun, itu bukan hukum manusia, bukan hukum Allah Ta'ala, itu hukum manusia. Memang keliru pun. Tak pada tu tak babit apa. Tapi bila sabitkan dengan hukum Allah, maka tak boleh nak bagi orang keliru. Kerana dia akan bagi kesan yang buruk, tanggapan yang negatif, salah faham dan sebagainya. Jadi perlu benda tu dijelaskan. Teknikal tu perlu disebarkan. Orang tahu GST tak ada siapa terang pun, itu GST. Memang kalau tak faham pun diturun dia juga. Subsidi minyak tak terapa terang pun, memang tak faham pun, kalau terang kita tak boleh nak faham kan. Masa naik dia ada subsidi, masa turun tak ada subsidi kan. Tak apalah, itu pasal subsidi minyak. Tapi bila cerita tentang hudud Allah Ta'ala, maka ia perlu diberikan penerangan dalam bentuk sekurang-kurangnya kita katakan maklumat itu merata, orang boleh faham. Bukanlah kena semua setiap orang tanya semua kena reti, payah nak kira macam tu kan. Tetapi kena ada effort, kena ada usaha untuk benda tu disebarkan dan tutup pintu-pintu kekeliruan. Masuk timbul isu yang macam tu. Tidak lagi ada mula orang buat kartun. Orang buat kartun melawakkan hina orang Islam, hina hukum Allah. Hanya kerana kekeliruan yang kita tak selesaikan, yang kita tak cuba nak kembang, nak bentangkan, maka orang jadikan bahan untuk mempersenda. Lepas tu kita salahkan dia betul memang semua musuh Allah Ta'ala. Dah dia jahil, boleh tak tahu. Jahat sepasal kan. Jadi isu-isu yang macam ini patut dia ambil berat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi cerita pasal lelaki tadi, suami tadi. Kenapa suami yang menuduh isterinya berzina tidak dikenakan hukuman qadhaf? Maknanya bila tak cukup syarat tak kena qadhaf. Jawapannya, seorang lelaki yang tidak bergelar suami tidak akan berada dalam keadaan terpaksa menuduh orang lain berzina, sama ada dia berada di pihak yang benar atau tidak. Bukan busybody kan? Tak ada satu keperluan nak pergi tuduh orang berzina. Kalau dia tuduh juga, maknanya memang betul clear nampak dia kena ada saksi banyak. Malah adab Islam menuntut supaya seorang Muslim menutup keaiban dan keburukan orang lain yang terdedah kepadanya. Part ni tuan-tuan nak kena garis betul-betul itu, highlight tang tu. Kalau nak kira salah, siapa yang kita cari, yang kita kenal tak ada salah kan? Kalau nak cerita salah orang, kita senaraikan kesalahan kita daripada bangkit tidur tadi sampailah. Memang tak ada siapa yang terlepas daripada kesalahan. Semua orang akan ada salah. Cuma Islam mengajar kita untuk menutup keaiban orang lain dan keburukan. Selama mana keburukan itu tidak menjejaskan kepentingan awam, maknanya tidak membabitkan. Kalau kita biar dia tidak merosakkan masyarakat awam, hanya kerosakan terpencil dalam diri dia sahaja, kita tutup elok-elok. Jangan dedahkan aib itu. Tapi dalam masa yang sama perlu dijalankan nasihat. Pasal itu duduk dalam akta ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi benda tu ada, bukan makna bila kita tutup kita diam macam tu buat tak tahu. Tutup tapi kita perlu selesaikan. Baik. Itu isu yang dulu kita ada timbulkan tentang aktiviti mengintip kan.
mengintip orang itu dan ini. Dari sudut adab Islamnya memang yang terselindung, yang tertutup di balik tembok, tak payah pergi nak kerabat dinding ni pergi tengok apa buat kerja apa hari ni. Tak payah. Yang kita boleh syak, yang kita boleh main ni, tengok yang kita jelas zahir. Pagi main bawa perempuan lain, main depan mata kita, satgi dia main orang lain pula, dan tu lintas depan mata. Yang tu bolehlah sekat. Tapi yang banyak berlakunya ialah kalau jantan betina, jantan betina kita gunakan, duk berkepit atas motor tepi jalan raya, tepi laman rumah kita pun kadang-kadang tu buat tak tahu ya. Tapi yang masuk dalam rumah, hak tu sibuk nak pergi tengok. Ayat mata tu mungkar juga. Patut sebelum dia masuk ke rumah, hak tu dulu nak kena sekat. Betul tak? Kuk rumah orang lain tak kadang depan rumah kita ya. Patut yang tu dulu. Kerana itu kemungkaran yang dicegah asasnya ialah kemungkaran yang zahir, yang jelas, yang nyata. Bukan kita mencari kesalahan orang lain. Tapi kita maksudnya kena imbang lah benda tu. Jangan kata kita dengar bunyi macam-macam, dengar segala tu buat tak tahu. Itu zahir lah tu. Dah dengar bunyi, dah nampak kelibat tu, yang tak boleh ni yang biang terselindung. Baik, Islam berpada dengan memberi nasihat secara diam-diam tanpa diwar-warkan kepada orang ramai. Ni bila kita buat teguran, maka teguran itu sebaik-baiknya dalam keadaan yang bersendiri. Bukanlah orang kata menegur pemimpin saja nak kena sembunyi. Nak kena pergi pegang tangan. Tetap pegang tangan tu kan. Tegur orang lain pun sebaik-baiknya dalam keadaan kerosakan itu tidak terdedah kepada orang lain. Melainkan kalau itu ialah kesalahan yang umum orang mengetahui dan perlu diberitahu secara umum. Dan kita tak boleh pukul serata semua macam tu. Mana-mana yang kita boleh betulkan secara tersembunyi, kita settlekan begitu. Kadang-kadang tuan-tuan dalam alam maya ni kot depan-depan mungkin kita tak berapa tu kan. Mungkin duduk dalam Facebook ke apa kan, kawan tu buat kesalahan betul-betul, kadang-kadang jadi hero kan, kita pergi tegur depan-depan macam tu. Itu yang kena unfriend tu. Itu yang kena block, yang kena boleh jadi bergaduh. Cuma kalau ada kesalahan macam tu, kita PM dah, private message dah, abang kata dia salah ni. Kalau dia insaf, dia tarik balik lah. Dia tarik balik ke, kalau dia memang gentleman, dia akan betul balik ini maklumat yang silap dan seumpamanya. Demikian juga sampai kat kita WhatsApp group kan dengan sekarang ni kan jenis WhatsApp kan memang dia jenis suka copy and paste, pindah daripada grup tu pindah grup ni, pindah sampai tak tahu punca siapa yang hantar. Orang yang mula-mula hantar tu last kali sampai dia balik. Yang sehari dua ni apa nama, buku Quran tu kan, buku Quran, buku tentang apa, Al-Quran mengajar kami bagaimana, tulisan apa Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir dengan Ustaz Zamri Mantap tu kan. Orang ambil hak muka depan, satu muka, orang pergi kata depa ditulis menyeleweng, ajaran Qadiani, ada nabi barulah apa semua. Padahal muka sebelah tu cerita, pangkal cerita duk muka sebelah. Siapa tak baca muka sebelah, dia baca hak yang tu yang depa sebarkan, memang dia kata ini buku ni memang mirip ajaran Qadiani ke apa semua ni. Orang berheran, kan depa dua dia bawa ajaran tu. Bila cek balik muka sebelah, dah depa bukan cerita hak tu, ada cerita sebelum tu yang depa explain. Cuma mungkin bila muka surat tu berasing, ayat pada muka surat tu orang boleh potong elok-elok, memang jadi ajaran sesat. Kita yang ambil pun dengan penuh perasaan sayangkan Islam, sebar merata kat orang, siap dikutuk lagi. Tambah kalau orang yang tak kenal siapa mereka dua kan. Kalau yang kenal dia mula pening pula, nak kena kontak lah sebagainya. Tapi itulah maknanya kita kena berhati-hati. Cek. Dan kalau ada orang sebar benda tu, kita tahu benda tu orang sebar benda tu salah. Manusia ni ada ego dia. Pasal tu antara benda yang disebut dalam syair Imam Syafi'i rahimahullah tentang menegur ni, bila kita tegur dia secara berdepan, public, orang yang ada ego yang sangat tinggi, kita bukan membetulkan kesalahan dia tau, tapi kita sedang mencabar ego dia. Kita sedang merendahkan dia. Jadi benda tu bukan satu benda yang mudah bagi seorang manusia. Dia akan tercabar, barangkali akan timbul satu titik dendam, barangkali dia akan jadi tak selesa. Maka
Benda-benda macam tu kalau kita PM dia, kita berdua saja dengan dia beritahu kesalahan, mudah-mudahan itu lebih baik. Jadi itu disiplin sebenarnya, dipanggil adab Islamiyah untuk benda-benda yang macam ni. Jadi termasuk juga dalam bab seperti li'an, qadhaf dan sebagainya tadi ni, Islam menuntut untuk ditutup aib dan ditegur dan nasihat dalam bentuk yang tidak menyebarkan aibnya. Allah Ta'ala sebutkan, apa Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih kan, man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup keaiban seorang muslim, nescaya Allah Ta'ala akan tutupkan aibnya di hari kiamat. Hak kita tutup tu sikit kat dunia, yang Allah tutup untuk kita ganjaran apa yang kita buat di dunia, yang tu lebih penting dan lebih besar. Yang tu. Baik. Walau bagaimanapun, bagi seorang suami, dia seolah-olah terpaksa mendedahkan hakikat yang berlaku dan perzinaan yang dilakukan oleh isterinya. Ini kerana perbuatan isterinya telah mencemarkan tempat tidurnya dan menconteng arang ke mukanya. Ia menjadi alasan yang dibenarkan oleh syarak untuk suami berpisah dengan isterinya. Ada beza kondisi tadi, kita kata seorang lelaki yang nampak ada perempuan lain berzina, dia tak ada keperluan apa. Dalam melainkan kalau adik-beradik dia dan sebagainya, itu satu benda lain, itu benda ikatan keluarga lah pula kan. Tapi kalau kena orang lain, dia berzina, kalau boleh nasihatkan begitu mak ayah dia untuk nasihat ke dalam bentuk yang kecil. Tapi bila main dalam tangan kita sendiri, tentu hati tu takkan nak simpan lagi. Macam mana nak simpan dalam keadaan kita mengatakan pengkhianatan berlaku kan? Mencemar, dia panggil tempat tidur, tempat hubungan suami dan isteri yang sah. Tiba-tiba ada orang lain ambil tempat tu. Maka di situ perlunya hak diberikan kepada suami untuk membebaskan jiwa dia daripada tekanan dan macam itu. Baik, jika suami berpisah dengan isterinya melalui cara talak, dia pasti terjerumus ke dalam kezaliman lain. Ketika itu dia terpaksa menyerahkan sepenuhnya mas kahwin isterinya tanpa mempunyai sedikit pun hak terhadapnya. Sedangkan perpisahan yang berlaku disebabkan perlakuan buruk isterinya. Itu pula. Pasal bila dia pisah dalam bentuk yang lain, ada tuntutan-tuntutan dengan isteri tu yang boleh berhak dapat. Tapi kalau dia buat dalam bentuk li'an, maka secara automatik banyak benda yang berubah. Jadi sekarang ni ceritanya ialah cerita si suami duduk dalam kondisi orang yang dizalimi. Kan, dia orang yang dizalimi pasal isteri tu yang khianat. Jadi bila dia tuduh dengan tuduhan tu, dengan buat li'an, dia tak perlu datangkan saksi, dia nak bebaskan ikatan tu. Pentingnya apa? Bila dia bebaskan ikatan dalam bentuk tu, isteri tadi automatik akan tak sama hak dia macam bebaskan secara talak tadi. Itu ruang yang agama bagi. Tapi kalau seorang suami, dia kira yang penting dia pisah, kena ambil apa lepas tu pulang, itu cerita lain. Sekarang ni Islam bagikan peruntukan untuk suami yang tertekan, yang rasa diri dia khianati, yang dia dizalimi. Kalau dia cerai biasa, ada benda pula dia nak kena bagi kat kawan tu. Yang ni tak payah langsung, nak gugurkan langsung hak tu. Itu ada peruntukan syarak. Nak ikut ataupun nak lalu yang tu ataupun tidak, itu pilihan. Dia boleh bebaskan dalam bentuk lain. Dan dia juga tak boleh nak simpan macam tu je, tanpa ada sesuatu yang mengubah kan. Kalau nak cerita dia tuan-tuan, naya ni sebenarnya. Benda ni bukan cerita dalam kitab ni. Ini cerita banyak peristiwa benar yang berlaku. Banyak kisah benar yang berlaku benda macam ni. Kadang-kadang orang hantar email pergi cerita masalah meremang bulu tengkuk. Na'udzubillah. Kita harus duduk mai keluar balik pergi masjid, pergi surau, patah balik kawan-kawan macam tu je. Tak rasalah benda ni kan. Tapi yang ada di luar sana tu sebenarnya begitu banyak pancaroba yang sangat menakutkan. Kalau mai dia ceritakan daripada email macam tu, na'udzubillah min zalik. Tak tahulah macam mana ujian tu dia nak tanggung. Berat. Jadi dah kerana Islam ini ialah penyelesaian, maka sentiasa ada ruang yang syarak bagikan untuk orang yang macam ini, di mana dia nak melepaskan tekanan dia tu.
Baik, oleh itu satu peraturan khusus diperlukan bagi menghadapi keadaan ini. Melalui peraturan ini, kedua-dua pihak akan mendapat keadilan dan tidak ada pihak yang menjadi korban kezaliman pihak satu lagi. Peraturan tersebut ialah hukum li'an yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Baru nak bincang intro ni. Pasal apa dia katakan kedua-dua dapat keadilan? Pertama, suami tadi kita katakan dalam keadaan tertekan dan dia tuduh, dia boleh membebaskan ikatan tu. Dan bagi isteri pula, dia juga bila dah suami tuduh, bukan semestinya dia akan tanggung tuduhan tu dan disabitkan kesalahan. Dia berpeluang untuk membela diri dia. Dengan prosedur yang akan kita bincangkan nanti ni, dan dengan serta-mertanya dia boleh shield dia, pertahan diri dia daripada tuduhan suami tu, dan boleh terlerai lah, automatik terlerai hubungan tu. Jadi masing-masing tak perlu tanggung memendam perasaan, duduk serumah baring sekatil tapi masih ada saling tuduh menuduhkan antara satu sama lain. Jadi ini antara benda yang diperuntukkan dalam hukum li'an ini. Baik, dengan ini kamu dapat mengetahui hikmat seorang suami menuduh isterinya berzina apabila dia dilakukan berdasarkan garis panduan yang digariskan oleh syariat Islam. Suami tidak akan dikenakan hukuman hudud menuduh berzina, manakala kesalahan qadhaf, penuduh boleh dikenakan hukuman qadhaf kerana tuduhan dusta yang dilakukan, juga kerana dia tidak menghiraukan tuntutan menutup aib orang-orang Islam. Suami pula seboleh-bolehnya dia tidak mahu menuduh isterinya berzina secara dusta disebabkan pendustaan tersebut bagaikan menconteng arang ke muka sendiri dan menjatuhkan maruahnya. Tentu tak siuman tiba-tiba pergi tuduh isteri sendiri kan dengan tuduhan yang hina macam tu. Melainkan dia memang kena bersungguh lah, betul kan? Jadi suami dibenarkan membuka pekung isterinya kerana jika dia tidak berbuat demikian, ia bagaikan menconteng arang ke muka sendiri. Tindakannya itu juga boleh menjatuhkan maruah dan kredibilitinya di kalangan masyarakat. Baik, hukum menuduh isteri berzina. Suami berhak menuduh isterinya berzina jika dia mengetahui isterinya telah berzina atau mempunyai sangkaan. Maknanya bukan tuduh satu dia yakin, yang kedua mempunyai sangkaan, dhan, yang kuat bahawa isterinya berzina. Jadi dia dua, satu yakin, yang kedua di bawah sikit daripada yakin ialah sangkaan yang kuat dengan segala tanda-tanda yang ada, prosedur kelakuan dan sebagainya. Dia dapat sangkaan yang kuat, itu dia panggil dhan. Kalau duk main was-was macam tu, tak asyik lagi, tak kira. Syak, was-was tak masuk bab ni. Dia hanya dalam dua step, dua level, yakin dan satu lagi dipanggil dhan yang kuat. Kalau dia keliru, dia tengok perempuan tu isteri dia ke bukan ke, siapa dia, atau dia pun jadi keliru, itu bukan dia lah, tak masuk bab lah tu kan. Macam tak baca artikel tu, tapi dalam Facebook ada tengok terlintas macam tu, tak buka baca pun, tajuk baca. Bila na'udzubillah, ni memang cerita huduh dunia. Seorang suami telah melanggan pelacur yang didapati kemudian itu adalah isteri dia sendiri. Na'udzubillah. Itu memang malapetaka dunia. Kalau yang tu itu duduk dalam dhan dan itu tempat dia, itulah kerja dia, tiba-tiba suami itu tak sendiri. Kalau dia nak balikan pun, dan dia tu sendiri pilanggan benda tu pula kan. Jangan kata nasib baik selanggan, memang benda tu tak boleh. Jadi itu sebenarnya tuan-tuan, hidup ni memang penuh dengan pancaroba. Kalau semua orang pakat buat diam, buat diri sendiri, dunia ni akan tenggelam macam tu je. Pasal tu kena ada dakwah, kena ada amar ma'ruf nahi mungkar, kena ada peraturan dan undang-undang yang dikuasakan untuk kekang, benteras kejahatan-kejahatan yang macam ni. Kalau tidak, dunia ni na'udzubillah, takut benda ni sebenarnya. Baik, contoh dhan yang kuat itu ialah seperti jelas sekali isterinya berzina dengan seorang lelaki di samping dia sendiri melihat mereka berdua-duaan di tempat tertutup. Suami diharuskan menuduh isterinya berzina jika isterinya tidak mengandung akibat perzinaan tersebut. Boleh, maknanya kalau dia tak mesti kena tunggu mengandung, dia boleh tuduh.
Baik, jika isteri mengandung dan suami mengetahui anak tersebut bukan anaknya, dia wajib menuduh isterinya berzina dan menafikan kandungan tersebut adalah anaknya. Ini kerana tidak menafikan kandungan tersebut sebagai anaknya memberi makna dia memperakui anak tersebut adalah anaknya, memperakui kandungan sebagai anaknya sendiri, sedangkan sebenarnya tidak, adalah haram, sebagaimana haramnya menafikan hubungan keturunan nasab dengan anaknya sendiri. Bab ni kalau kita katakan secara tradisionalnya memang nak kena soal siasat lah kan. Benih siapa? Perempuan tahu pun oh. Agak-agak dia agak lah kan. Kalau nak tengok bila masa lekat tu dengan siapa dia duduk, barangkali lah. Tapi kalau main zaman moden ni, cek DNA nak kata tu kan. Tu cara dia. Kena berani cek DNA lah. Tapi cek DNA tu pun ada possibility tak salah. Still ada juga kan. So kalau kata nak buat tu maknanya kena betul-betul, maknanya kena betul-betul perhatilah. Tak kes-kes barangkali tertukar bagaimana simen tertukar benda tu mungkin dia berlaku juga kan. Jadi kena buat cek dalam mungkin satu tempat-tempat yang diyakini ke, ada authorized punya pakar ke untuk menentukan ke kan. Tambah kalau ada kes mahkamah, maknanya atas urusan mahkamah lah benda-benda yang macam itu. Jadi di situ kepentingannya. Pasal walaupun di sini sebenarnya bab ni ada perbahasan ulama, bukan semua ulama yang setuju, tetapi kalau berdasarkan kepada pandangan yang ada ni ialah bila dia ragu-ragu tentang anak itu, maka dia patut buat cek. Kalau dia ragu-ragu, dia tanya tak memang dia punya, orang tu tak ada, tak apa. Tapi kalau dia ragu, dia kena buat kepastian. Pasal bimbang itu bukan anak dia. Kesalahannya sama je. Pasal bila bukan anak dia, dia ada berkaitan dengan hukum yang lain kan. Hukum aurat, hukum bersentuhan. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i, dia bila dia bukan benda tu, dia akan boleh sampai ke tahap ialah kalau macam anak zina, lain sikit daripada dia kan. Anak zina tu boleh dikahwini oleh bapa sendiri dalam mazhab Syafi'i. Bapa biologi boleh kahwin dengan anak zinanya. Tapi itu dalam mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab lain dia tak terima benda tu. Maknanya dia bukan terhenti kepada itu. Dia ada juga masukkan bab harta pusaka dan warisan kan. Jadi ini adalah benda-benda rentetan daripada kes yang sebegini. Kerana itu tuan-tuan, institusi perkahwinan ni sangat penting untuk dijaga. Supaya tak jadi dia akan merawat dengan banyak isu yang lain. Itu yang sampai ke tahap ada orang dia tak tahu asal usul keturunan dia dan sebagainya. Bila kes-kes kerosakan macam inilah. Dan itu juga bila pewarisan itu tidak melalui kaedah yang sebenar, maka dahlah dia tu barangkali tak sah taraf, kemudian pula salah asuhan pula, mai pula mewarisi harta yang bukan dia punya pula, ambil hak orang lain. Bertimpa masalah. Dan itu semua menyemakkan hidup tuan-tuan. Baik, jadi kaedahnya tadi ialah kalau dia boleh menuduh isterinya bila dia clear nampak dengan qarain, dengan tanda-tanda yang isteri itu khianat. Jika isteri mengandung dan suami mengetahui anak tersebut bukan anaknya. Okey, kita cerita tadi kan. Baik, persoalannya, bagaimana cara untuk mengetahui kandungan tersebut bukan anaknya? Caranya ialah apabila dia belum lagi menyetubuhi isterinya, atau isterinya melahirkan anak kurang daripada tempoh 6 bulan dari tarikh persetubuhan, dan 6 bulan adalah tempoh hamil yang minima, atau isteri melahirkan anak selepas 4 tahun berlakunya persetubuhan. Ini kerana 4 tahun adalah tempoh hamil yang maksima. 4 tahun ni cerita dulu ni, mana ada orang simpan 4 tahun dah. 36 minggu tu kira memang kena deliver dah kan. Jadi kita boleh abailah 4 tahun ni cerita dulu. Betul ke ada orang mengandung sampai 2 tahun 4 tahun, wallahu taala a'lam. Dengan zaman tak ada teknologi ni, ceritalah kan, kita pun tak tahu. Tapi zaman ingat satu dunia dah lah ni. 9 bulan masuk 10 bulan dia pun buatlah macam mana pun tak boleh keluar kot pintu, keluar kot tingkap kan. Jadi boleh abaikan itu.
Apabila isteri melahirkan anak dalam keadaan di atas, ternyatalah anak tersebut bukan anak suaminya. Ketika itu suami wajib menafikannya supaya anak tersebut tidak mempunyai hubungan keturunan nasab dengannya. Main zaman moden, kita boleh guna cara moden lah untuk mengetahui benda ni. Tak payah main suka-suka kira, keliru pula kan. Baik, cara suami meli'an isterinya. Li'an jangan sebut kata lain. Suami boleh dikenakan hukuman qazaf jika dia menuduh isterinya berzina, melainkan dia membawa bukti. Buktinya ialah 4 orang saksi termasuk dirinya sendiri. Inilah hukum qazaf secara umum, ceritanya umum. Nabi SAW bersabda kepada Hilal bin Umayyah radhiyallahu an, sewaktu dia menuduh isterinya berzina, kemukakan bukti atau kamu dikenakan hukuman hudud di atas belakang kamu. Hilal berkata, demi Tuhan yang mengutuskan engkau membawa kebenaran, aku memang bercakap benar. Demi Allah, pasti Allah akan menurunkan wahyu yang membebaskan aku daripada hukuman. Asalnya warning Nabi, kalau Hilal tu tak datangkan saksi, makna 3 dengan dia sekali 4 orang saksi kan, melihat isteri dia berzina, dia akan dikenakan hukum qazaf. Tapi waktu tu wahyu tak turun lagi. Jadi Allah telah menurunkan hukum li'an. Kira kes itu Allah turunkan ayat penyelesaian yang mengeluarkan hukum, yang menerbitkan hukum li'an ini tadi. Ia adalah cara untuk suami menyelamatkan diri daripada dikenakan hukuman qazaf apabila menuduh isterinya berzina. Kalau begitu, bagaimana li'an dilakukan? Baik, cara dia, li'an dilakukan di hadapan hakim dengan dihadiri oleh sekumpulan manusia. Sekumpulan manusia ini bukan tukang sorak. Sekumpulan manusia ini sepatutnya ialah orang-orang yang diyakini agamanya, yang dipercayai agama, diyakini saksianya. Pasal benda ni benar aib, bukan dihadiri oleh wartawan. Kalau cerita tu dihadiri oleh wartawan, satu Malaya boleh tahu cerita tu. Mai kat orang tertentu dia buat nama samaran, mai dekat orang tertentu buat nama betul. Ada kes dulu kan. Tak jarang sebut. Ni bukanlah kes li'an, kes bercerai pasal suami kahwin lain, kahwin ni siap. Baca kolom tu selama ni, dia akan tulis nama tu, dia akan dalam kurungan, bukan nama sebenar. Kerana kat rezeki seorang ustaz ni nama betul perbuatan tu. Kita yang kenal tu, nama dia naik lah. Siap cerita terajang dekat tangga, semua masuk. Itu pasal kes wartawan duduk situ. Dia boleh ambil, dia yalah cerita tu ceritalah, yang dia olah dramatizekan lagi bagi nampak tragis mungkin juga. Tapi sebut nama betul pula tu, jadi orang tak tahu, dah semua orang tahu. Padahal benda tu benda peribadi, keluarga je, aib. Jadi kerana tu dia mesti dihadiri oleh kumpulan manusia, tetapi patutnya kita kata secara adabnya, biarlah orang yang menyimpan aib itu. Baik, disunatkan ia dihadiri oleh ketua-ketua masyarakat dan orang-orang saleh, serta dilakukan di masjid di tempat yang tinggi seperti di atas mimbar dan sebagainya. Ketika itu suami hendaklah berkata, aku bersaksi dengan Allah bahawa sesungguhnya aku berada di pihak yang benar dalam dakwaanku bahawa isteriku si fulan binti si fulan telah berzina, dan bahawa anak ini jika telah beranak atau dalam kandungan adalah anak zina, bukan anak aku. Wal'iyadzubillah. Itu lafaz dia kena public gitu. Tapi orang yang melihat lah, dia kena ada adab kan. Baik, dia hendaklah menyebutnya sebanyak 4 kali. Jika isterinya hadir di situ, dia hendaklah menunjukkan tangannya ke arah isterinya setiap kali menyebutnya. Public lah benda tu kan. Kemudian pada kali yang kelima, selepas dinasihatkan dan diberi peringatan oleh hakim supaya tidak berbohong, suami hendaklah berkata, aku dilaknat oleh Allah jika aku berbohong. Maknanya berbohong atas dakwaan tadi ni. Dia kena sebut dalam keadaan dia sedar, tanpa paksaan. Dalil kepada li'an ini ialah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 6 dan 7. Walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fashahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Dan orang-orang yang menuduh isteri-isteri mereka berzina,
sedangkan mereka tidak ada saksi-saksi yang mengesahkan tuduhan itu melainkan diri mereka sahaja, maka persaksian yang sah pada syarak bagi seorang yang menuduh itu, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa sesungguhnya dia daripada orang-orang yang benar, dan sumpah yang kelima pula hendaklah dia berkata bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika dia daripada orang-orang yang berdusta. Secara spesifiknya, berdusta atas tuduhan tersebut. Mungkin dia memang kaki temberang, kaki melawak kan, kita dusta tu dia berdusta, tapi bila tajuk tu dia tuduh tu hak tu yang betul. Jadi yang ayat ni maksudkan ialah pada tuduhan tu, pada tuduhan tu. Baik, dalil daripada hadis pula ialah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki Ansar datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, apakah pendapatmu jika seorang lelaki mendapati isterinya bersama seorang lelaki lain? Adakah dia boleh membunuh lelaki itu, atau apakah yang perlu dilakukan? Lalu Allah menurunkan dalam Al-Quran ayat yang menceritakan hukum 2 orang yang berli'an itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, Allah telah menjelaskan hukumnya terhadap masalah kamu dengan isterimu. Sahal radhiyallahu anhu berkata lagi, mereka berdua pun melakukan li'an di masjid dan aku menyaksikannya. Dalam satu riwayat lain disebut, kedua-duanya pun melakukan li'an. Aku bersama orang ramai berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam bab ni tuan-tuan, tajuk asbabun nuzul, sebab turun ayat. Para ulama kata ayat tentang li'an ini turun 2 kali. Turun pertama untuk menjawab kes Hilal bin Umayyah, yang keduanya turun untuk menjawab persoalan Sahal bin Sa'ad. 2 kali turun ayat ni. Ini kata sebahagian ulama bila dalam tajuk sebab turun ayat. Baik, ini baru cerita suami ni. Hak isteri tak cerita lagi ni. Kita tengok hukum hakam, hasil daripada hak suami dulu. Apabila suami meli'an isterinya mengikut cara yang disebutkan di atas, ia melahirkan 5 hukum. Ada 5 hukum terbit daripada tu. Pertama, suami tidak dikenakan hudud atas kesalahan qazaf. Kedua, isteri wajib dikenakan hudud atas kesalahan zina kecuali dia juga melakukan li'an. Maknanya bila tuduh tu dikira valid, melainkan isteri tadi dia kena counter balik buat li'an yang lain untuk bebaskan daripada tuduhan. Kalau dia diam, dia tak kata apa, duk teriak macam tu je, suruh dia buat juga li'an, dia tak mau, maka dia kena hukum dengan hukuman had zina. Zina muhsan, rejam sampai mati. Itu qaul jumhur jamaahir ulama. Yang ketiga, hukuman perkahwinan antara mereka berdua terbatal. Keempat, menafikan kandungan atau anak yang dilahirkan adalah anaknya, anak si suami tadi. Dengan itu, anak tersebut tidak boleh dibinkan atau dinasabkan kepada suami dan hendaklah diserahkan kepada isteri. Nak bin apa? Itu masalah kita. Kalau Melayu nak bin tu tak tahu nak buh bin apa kan. Arab ni dia ada satu, dia boleh letak bin apa? Ada satu orang tu dia bin, apa nama dia? Abdullah bin Ibnu Abihi. Abdullah anak bapak dia. Pak dia siapa tak sebut. Melayu nak buh macam mana? Arab tu itu bahasa dia kan. Bin tu maksud anak lelaki. Telah dia Abdullah kan. Abdullah anak kepada ayah dia. Ayah dia siapa tak disebutkan. Itu pasal dia tak satara. Yang tu kalau kita dia ada tajuk anak yang tak satara ni nak dibinkan, kalau tak tahu bapak dia siapa kan, itu ada tajuk lain yang tu. Antara kesimpulan ulama bagikan ialah dia boleh dibinkan kepada abd yang disandarkan kepada nama Allah. Tak semestinya Abdullah. Tak kira semua Abdul yang sah nama Allah tu dalam Asmaul Husna dia boleh buat. Cuma kalau kebetulan nama bapa angkat dia tu ialah Abdul Rahim, dia bubuh Abdul Rahim juga. Yang tu ialah dari sudut asasnya bolehlah. Cuma kena sedarlah bapa dan anak tu juga tak sama, walaupun binti tu sama. Kalau dia perempuan tetap juga tu asing, bukan mahram dia.
Jadi benda tu jaga-jaga, dia complicated sikit. Anak bela kan, kadang-kadang bukan semua anak bela ni anak tak sah taraf. Ada orang miskin, tak ada anak, tak mampu nak beli, bela bagi ke orang. Bila bagi ke orang, nak beli bin bapa asal, tak lagi ada konflik keluarga sebagai kebinkan kepada bapa angkat. Itu semua kesalahan belaka tu. Baik, hukum yang kelima ialah mereka diharamkan berkahwin selama-lamanya. Suami isteri tadi haram kahwin selama-lamanya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW melakukan li'an di antara seorang lelaki dan isterinya. Ada dua orang yang jumpa Nabi, Nabi semua buat li'an. Dengan itu ternafilah anak si isteri, dan anak itu tidak dibinkan kepada si suami. Lalu baginda memisahkan di antara mereka berdua dan menasabkan anak itu kepada si isteri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahal bin Sa'ad berkata, selepas peristiwa itu telah menjadi sunnah bahawa pasangan suami isteri yang melakukan li'an mesti dipisahkan, kemudian mereka tidak boleh berkahwin semula selama-lamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Macam kes apa? Zihar ke ila ke apa tu, kita dah boleh buat akad baru kan, itu kita bincang kan. Even kalau yang talak 3 pun, dah kawan tu perempuan tu nikah dengan orang lain, merasai pula persetubuhan yang halal, pisah pula, dia boleh kahwin balik dengan suami yang pertama, hak cerai dia talak 3 tadi. Masih ada ruang walaupun panjang cerita tu. Mai tang li'an, apa pun tak boleh dah. Ini yang paling kronik ni. Baik, habis tajuk tang suami, kita tengok hak isteri pula. Ui, panjang ni, boleh tak? Cara isteri melakukan li'an. Li'an yang dilakukan oleh suami akan menyelamatkannya daripada tuduhan hudud kesalahan qadhaf. Li'an yang dilakukan oleh isteri pula akan menyelamatkannya daripada hukuman hudud kesalahan zina akibat daripada li'an yang dilakukan oleh suaminya. Suami tadi bila dia buat li'an, dia selamat daripada kena tiba atas belakang 80 sebatan. Isteri pula bila dia buat li'an, dia selamat daripada kena rejam. Cara li'an isteri pula ialah dia berkata, aku bersaksi dengan Allah bahawa sesungguhnya si fulan berbohong dalam tuduhannya yang mengatakan aku berzina. Jangan sebut si fulan, dia sebutlah nama lelaki dia kan. Sama lah juga lelaki tadi, sebutlah nama isteri dia tu. Kata-kata ini hendaklah diulang sebanyak 4 kali. Seterusnya pada kali yang kelima, dia hendaklah berkata, kemurkaan Allah menimpaku sekiranya dia memang benar. Apabila dia berkata demikian, hukuman hudud bagi kesalahan zina tidak dikenakan ke atasnya. Masalahnya sekarang ni, siapa yang betul, siapa yang salah? Dalam kes tu tuan-tuan, kemungkinan tu ada. Barangkali suami tu tuduh tu betul, isteri tu yang bersumpah tu berbohong, maka wajiblah laknat Allah atas diri dia pasal dia sumpah yang tu. Ataupun suami tu yang gila, tapi bertuduh pula dia yang berbohong, isteri tu suci, isteri itu tidak berkhianat, maka isteri itu selamat. Dia suami pula yang tuduh tu dapat kemurkaan Allah Ta'ala. Ataupun mungkin berlaku kekeliruan antara mereka, masing-masing yakin dengan diri sendiri. Terutama kita katakan keliru ni belah lelaki lah kan. Perempuan dia pasti dia bertahan diri, dia nampak macam isteri dia tapi bukan isteri dia, contoh macam tu. Itu juga memang masih ada kemungkinan dalam kehidupan kita kan. Dia tuduh tapi keliru dan seumpamanya. Baik. Jadi bila ini berlaku, maka dia selamat. Baik, dalil li'an isteri. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa yadra'u 'anha al-'adzaba an tashhada 4 syahadatin billahi innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadab Allah 'alaiha in kana minas sadiqin. Dalam ayat yang awal tentang suami tadi, dia mulakan dengan sesungguhnya dia dari kalangan orang yang, dia kata dia orang yang benar. Maknanya tuduhan tu di pihak dia kan. Bagi pihak isteri pula, bila dia nak menafikan tuduhan, dia kena kata yang suami tu berdusta. Dia nak kena nafikan tu kan. Dan yang kelima baru dia kata, murka Allah Ta'ala ke atasku kalaulah dia orang yang benar. Dan bagi menghindarkan hukuman seksa daripada isteri, wa yadra'u anha, dan bagi menghindar hukuman seksa daripada isteri, maknanya kena had zina kan, orang kena tuduh itu, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali bahawa sesungguhnya suaminya yang menuduh itu memang daripada orang-orang yang berdusta. Dalam sumpah yang kelima pula, hendaklah dia berkata,
bahawa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya memang seorang yang benar. Surah An-Nur ayat 8 dan 9. 6-7 cerita suami, 8-9 cerita pasal isteri. Baik, sikit lagi. Syarat-syarat li'an yang paling penting. Untuk menjadikan li'an itu sah, mesti mengambil kira syarat-syarat berikut. Pertama, qadhaf. Suami menuduh isterinya berzina berlaku terlebih dahulu daripada li'an. Tuduh dulu baru sumpah. Mana tiba-tiba sumpah kan? Yang kedua, li'an suami mendahului li'an isteri. Pasal dia yang tuduh, dia kena buat laknat dulu, sumpah laknat. Ketiga, kedua-dua suami isteri mesti menyebut perkataan-perkataan yang kita sebutkan tadi. Dia tak boleh tukar word lain, dia kena pakai word Quran tu. Jika salah seorang menukarkan lafaz penyaksian tadi dengan lafaz lain, seperti aku bersumpah, atau dia menukarkan perkataan laknat dengan perkataan murka atau sebaliknya, li'an tersebut tidak sah. Ini kerana lafaz li'an diterangkan dengan jelas dalam Al-Quranul Karim dan mesti digunakan semasa melakukan li'an. Dia kena sebut. Ini bagi mana dia kena guna balik ayat Quran tu tadi. Wal khamis tu anna la'natallahi alaihi, untuk lelaki. Untuk perempuan anna ghadaballahi alaiha. Keempat, kelima-lima penyaksian, yakni lafaz li'an yang disebutkan sebanyak 5 kali, hendaklah dilakukan secara muwalat, yakni berturut-turut. Oleh itu tidak boleh dipisahkan dengan oleh sebarang perkara yang dianggap oleh uruf sebagai pemisah. Kalau takat dia buat yang pertama, yang kedua, ketiga, main yang keempat, lepas tu dia bersin, baru disebut yang kelima. Atau acik tak? Kira bersin nak macam mana kan? Tapi kalau dia berhenti saat naik atas mimbar, bila sebut yang keempat, tiba-tiba dia berhenti, turun mimbar, pergi toilet dulu, dah 10 minit pun naik balik. Tak cik itu pasal lama. Tempoh tu orang tu lama. Dia kena berturut-turut. Tapi bukanlah berturut-turut macam daripada kena pengantin tu kan. Kena senapai, letak hayun-hayun, senapai. Tersekat telan elok pun tak cik. Esok jadi wali jangan buat gitu lah. Yang tu kira over sangat. Ini makna dalam urufnya, dalam satu majlis, takat bersin, termenguap ke, tak apa, itu boleh lagi. Kalau pergi turun, saat rehat, saat bertenang dulu ke, tepak tangan, takut marah dia kan, duduk rehat dulu kan, setengah jam baru naik balik, tak cik, dia kena jalan sekali lagi. Baik, yang kelima, hukum hakim. Hakim wajib memberikan nasihat dan mengingatkan kedua-dua pasangan supaya tidak berbohong. Seperti contoh berkata, perhitungan sebenar kamu terserah kepada Allah. Salah seorang daripada kamu adalah pembohong. Adakah sesiapa yang ingin bertaubat? Warning dulu. Sebelum dia pelaksana tu, kena warning dulu. Pasal benda yang dia nak sebut tu berat. Laknat Allah, murka Allah. Kita sepanjang hayat hidup doa jauh daripada murka Allah. Ghairil maghdubi alaihim kan. Tiba-tiba hari tu nak senang-senang hati nak kena terima macam tu. Jangan. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa Nabi SAW memanggil lelaki yang menuduh. Baginda membaca ayat-ayat Al-Quran, menasihati, mengingatkan dan memberitahu kepadanya bahawa hukuman di dunia jauh lebih ringan berbanding azab di akhirat. Lelaki itu berkata, demi Tuhan yang mengutuskan engkau membawa kebenaran, aku tidak berbohong dalam tuduhanku terhadapnya. Nabi nasihat lu. Seterusnya baginda bercakap pula dengan wanita itu sambil menasihati, mengingatkan dan memberitahu kepadanya bahawa hukuman di dunia jauh lebih ringan berbanding azab di akhirat. Perempuan itu berkata, tidak, demi Tuhan yang mengutuskan engkau membawa kebenaran, dia tidak benar. Maknanya dia berdusta. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata lagi, kemudian baginda memulakan dengan si suami, lalu dia bersaksi sebanyak 4 kali dengan nama Allah bahawa dia memang seorang yang benar. Pada kali yang kelima, dia menyebut bahawa Allah melaknatnya jika dia berbohong. Ini teks Quran jadi kan. Kemudian baginda meminta perempuan tersebut melakukan li'an. Dia pun bersaksi dengan Allah sebanyak 4 kali bahawa suaminya memang berbohong. Pada kali yang kelima, dia menyebut bahawa kemurkaan Allah menimpanya jika suaminya memang benar. Kemudian Nabi SAW memisahkan antara mereka berdua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini kaedah yang dibuat, nasihat sebelum berlakunya li'an. Dan kalau tengok hak tadi ni disebut sampai kepada yang kelima, dia boleh juga sekali lagi nasihat yang di tengah-tengah tu kan.
Sebelum bagi isteri tu buat, dia nasihat sekali lagi pun boleh. Dalam riwayat Al-Bukhari disebut Nabi SAW bersabda kepada kedua-duanya, perhitungan sebenar kamu terserah kepada Allah. Salah seorang daripada kamu berbohong, kamu wahai si suami tidak boleh lagi merujuk bekas isterimu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini dia punya dalil tak boleh rujuk semula. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Hilal bin Umayyah mendua isterinya berzina. Beliau datang lalu bersaksi bagi mengesahkan tuduhannya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha mengetahui bahawa salah seorang daripada kamu berbohong. Adakah salah seorang daripada kamu yang ingin bertaubat? Bagi Chan lagi tu, tak mau berlaku li'an ni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sewaktu turunnya ayat li'an, ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat minallahi fi syai' wa la yudkhilaha Allahu jannatah wa ayyuma rajulin jahada waladah wa huwa yanzuru ilaihi ihtajaballahu minhu wa fadahahu ala ru'usil awwalina wal akhirin. Hadis riwayat Abu Daud. Mana-mana perempuan yang memasukkan ke dalam sesuatu kaum zuriat yang bukan daripada kalangan mereka, mana berlaku zina lah ni, maka perempuan itu tidak akan dirahmati oleh Allah sedikit pun, dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam syurganya. Mana-mana lelaki yang menafikan anaknya sedangkan dia melihat kepadanya dan mengetahui bahawa anak itu kepunyaannya, maka Allah akan menghalang lelaki itu daripada rahmatnya dan akan mendedah aibnya di hadapan semua manusia yang terdahulu dan yang terkemudian, yakni di hari kiamat. Tuan-tuan, kalau ikutkan ayat ni kira umum ni, ialah walaupun cerita dia cerita khusus tentang li'an. Pasal tu kita kalau jenis marah ke anak ke apa kan, dah tahu dah memang anak kita, jangan pergi celabas mulut pergi kata hang ni anak siapa, jenis barangkali anak bukan anak ke apa kan. Kadang-kadang ada jenis manusia memang dia tengok anak tu buat lagi tak ada pasal-pasal, bila dia kata kat isteri dia, hang ni dengan siapa hang buat ni, bukan anak aku ni. Ada kes macam tu. Jadi itu benda-benda yang jaga baik-baik, dia takut benda tu masuk bab li'an. Dan ada ancaman daripada Nabi bila dia sampai tak mengaku anak tu anak benih dia, sedangkan dia tahu tu mana anak dia. Nah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam hadis itu Nabi SAW peringatkan kepada pasangan itu tadi. Isunya ialah apa risiko yang akan diterima oleh lelaki? Dia akan dikenakan hukuman qazaf 80 sebatan kalau dia tipu. Mana bila Nabi bagi peluang untuk bertaubat, tiba-tiba seorang kat tangan, saya tipu, dia kena. Kalau yang mengaku tu lelaki, dia kena 80 sebatan. Kalau yang mengaku tak, sebenarnya saya yang tipu, dia kata tuduhan tu betul, perempuan kata macam tu, maka dia kenakan hukum rejam sampai mati. Nabi SAW kata apa? Nabi kata hukuman yang di dunia itu lebih ringan daripada apa yang ditunggu di akhirat kalau dia berbohong. Jadi jangan sangka benda tu tak apa, kita lepas diri pandai-pandai, lepas tu tak. Ancaman sangat keras. Dan orang yang menjalani hukuman hudud Allah Ta'ala, Nabi kata apa? Itu ialah kafarah bagi dosa jadi hari akhirat. Orang yang menjalani hukuman tersebut, sebahagian ulama kata mesti dengan syarat dia rida, tetapi ada kaul yang lain mengatakan dengan sekadar dia menjalani hukuman syarak yang sah dengan yang kita katakan hudud Allah Ta'ala, maka itu adalah kafarah bagi dosa yang dia buat. Itu antara rahmat pelaksanaan hudud yang di sana. Yang di sini mungkin orang tak faham kan, tetapi yang di akhirat bagi orang yang bersalah. Jadi bila Nabi ancam bahawasanya yang di sana, yang di akhirat itu lebih berat, supaya insaf, orang yang menuduh, orang yang menafikan, dia kena terima hukuman dunia, hukuman yang Allah Ta'ala tentukan. Itu akan menghapuskan dosa. Ancaman dan Nabi tadi akan terhapus di situ kalau dia rida. Kan ke hadis tentang perempuan yang dihukum rejam sampai mati, terpecik darahnya, Nabi kata kalau
taubat dia itu boleh mencukupi untuk 70 orang Madinah. Masa tu sahabat Nabi duduk Madinah tu. Taubat perempuan ini kalau beda kat 70 orang cukup untuk menyelamatkan mereka. Nilai bila dia memang salah, pasal tu dia kena hukum. Tang dia salah, dia kena hukum. Tapi nilai pada keinsafan, nilai pada taubat itu Allah Ta'ala ganjar. Jadi bukanlah maksudnya setiap orang yang buat jahat akan hanya terus akan masuk neraka selama-lamanya. Tak. Bila dia pandai patah balik, dia ada ruang untuk dia patah balik yang Allah sentiasa sediakan, dia akan dapat ganjaran di atas kesediaan untuk bertaubat itu. Itu rahmat yang Allah Ta'ala berikan. Wallahu Ta'ala alam. Habis kita tuan-tuan tajuk ni. InsyaAllah lepas ni kita akan ambil tajuk baru pula. Baru cerita pasal bercerai pun semua sekali. Lepas tu dia kena tunggu iddah lah pula kan. Jadi kita tengok iddah dia bila. Wallahu Ta'ala alam. Ada apa-apa nak bincang? Lewat lah. Adakah dibolehkan untuk membuat crowning pada gigi, iaitu satu teknik menipiskan gigi yang telah rosak dan busuk lalu dipasangkan crowning pada gigi tersebut? Crowning ni mendapak, tampal benda lain yang rosak gigi tu kan, untuk maslahah bagi dia boleh pakai balik. Wallahu ta'ala alam. Kalau itu tujuannya harus, insya-Allah. Baik, imam dijadikan untuk diikuti, maka makmum perlu berdiri. Jika imam berdiri, makmum juga kena solat berdiri. Jika imam duduk, makmum perlu duduk. Persoalannya, adakah hadis itu dimansuhkan? Sebab pada akhir hayat Nabi SAW, baginda solat dalam keadaan duduk, sedangkan Abu Bakar solat dalam keadaan berdiri di sebelah baginda, dan makmum di belakang juga solat dalam keadaan berdiri. Tak ada kaitan antara dua hadis tu. Hadis itu tidak dimansuhkan dengan hadis Nabi solat dengan Abu Bakar. Tidak ada kaitan. Kekal. Mana innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Hanya sebenarnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kekal. Mesti kena ikut imam. Dan hadis-hadis itu sebut sebenarnya lah pada pergerakan. Mana benda yang tidak menjejak pergerakan tak termasuk. Kalau maknanya idza kabbara fakabbiru, Nabi katakan. Idza raka'a farka'u, idza qama faqamu, idza sajada fasjudu, idza sarafa fansarifu. Nabi sebut macam tu kan. Dan dalam riwayat lain kan ada terdapat tu idza qara'a fa'ansitu. Itu untuk menjelaskan tentang pergerakan makmum kena ikut imam. Jangan imam dah rukuk, makmum duduk berdiri, imam sujud dan makmum duduk still berdiri lagi. Yang tu dia melanggar hadis tersebut. Tapi bukanlah maksud hadis tu ialah kalau imam berpegang kepada pendapat tangan letak bawah pusat, makmum nak kena tiru juga imam yang tu. Tak, itu tak masuk. Kalau imam pegang tangan letak atas dada, makmum semua nak kena ikut yang tu. Tak, yang tu tak termasuk. Pasal itu tidak mengganggu pergerakan solat. Kalau imam berpegang kepada bila tujuh tasyahud, tangan nak kena gedi-gedi kan, makmum tak boleh ikut kalau dia tak pegang yang tu. Kalau imam jenis letak tangan setir macam tu, makmum pula mengaji kata ke tangan nak kena gedi-gedi kan, macam tu. Juga makmum tak boleh ikut imam untuk yang tu. Pasal itu tidak menjejaskan pergerakan solat. Itu konten dalam hadis tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ni ke speed jawapannya. Ya. Itu tidak menjejaskan pergerakan. Duduk diam saja pun tak apa. Ya. Tak perlu. Tak menjejaskan pergerakan. Duduk macam tu. Jangan turun dulu. Turun dulu tak boleh. Yang itu kena tegur. Siapa yang yakin? Kalau 14 orang pergi terus subhanallah, kata takkan dia yakin seorang dia. Dia pakat senyap semua kan. Makmum keliru. Sekali betul tak betul. Dah lah tumpang imam setengah rakaat pun tak ingat. Imam memang selalu lupa punya. Sangat terdedah dengan lupa. Sangat terdedah. Makmum pun confuse. Kalau seorang garah sembahyang berdua tak apa, sembahyang satu saf semua diam. Confuse belaka. Tak ada siapa-siapa yang sedap dia kena tengok.
Tak ada jarak apa. Lagi dia boleh riau panggil sebut subhanallah subhanallah. Siapa yang tahu? Pasal tu nak kena letak. Pasal tu Nabi kata liyaliyanni ulin nuha minkum wal ahlam. Hendaklah di belakang aku orang yang mengerti dan sudah baligh. Maknanya dah akal dia dah waras dan dia tahu hukum. Kena co-pilot tu. Sebelah co-pilot juga mesti ada co-pilot. Jangan pergi letak orang tak kerti belakang imam. Pasal dia nak kena take over benda tu. Jangan crash semua sekali. Ni masalahnya sagi ada yang bangun, ada yang turun, dan pergi tak tahu kan. Jadi benda tu kalau semua kalau imam tu terlebih rakaat dan makmum pun tak ingat berapa, mana pakai tanggung atas macam tu tak apa, halal lah benda tu. Dia akan jadi konflik kalau ada seorang yakin tak silap. Seorang ke dua tiga orang, yang tu kena tengok. Kalau dah semua sekali dilupakan ataupun dikhayalkan dalam tu, nak macam mana kan? Barangkali juga benda tu boleh berlaku. Tiba-tiba ada seorang masbuk lah. Masbuk tu yang bagi kacau tu. Pasal dia, pasal apa cukup pula? Surau ni apa jadi lu? Wallahu a'lam. Jadi untuk hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, hadis Bukhari itu untuk yang tidak membabitkan, mengganggu pergerakan. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam umpamanya dalam bab duduk istirahah, bangun daripada rakaat yang pertama tu nak naik rakaat kedua, sebenarnya khilaf di kalangan ulama, adakah nak kena terus bangun ataupun nak kena duduk istirahah. Yang itu dia membabitkan pergerakan. Maka bila imam istirahah, makmum walaupun kalau dia solat seorang diri, dia tak buat yang tu kerana dia mungkin dia belajar, dia yakin tak. Bila imam buat, dia kena buat. Pasal itu membabitkan pergerakan. Takut nanti dia naik dulu. Kalau dia yakin ataupun dia belajar yang kena duduk istirahah, tapi makmum imam tidak istirahah, itu dia kena ikut juga. Pasal dia membaikkan pergerakan. Ataupun ada kaul yang ketiga pasal istirahat tu dia longgar sikit. Pasal kaul yang ketiganya ialah, kaul pertama ialah sunat duduk istirahat tu. Kaul yang kedua kata tak sunat langsung. Kaul yang ketiga pula kata sunat bagi yang perlu. Kalau sunat bagi yang perlu, automatik tadi tak masuk bab tu dah. Barangkali imam dia tak perlu, dia naik terus. Makmum kata dia perlu, mungkin nak kena belajar naik pula. Yang tu longgar sikit. Jadi tak mesti bila imam bangun terus dia nak kena bangun. Pasal mungkin dia kata imam tak perlu, dia perlu. Jadi itu dia boleh berbeza. Wallahu a'lam. Ada apa lagi? Tak dapat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.